Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pertamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izin kurnianya dapat kita meneruskan dan mengadakan majlis ilmu seperti mana yang kita jadualkan pada tiap-tiap malam Isnin, iaitu membaca kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah karangan Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah. Dan pada hari ini kita dah tiba di muka surat 209, iaitu dalam Al-Faslu Thalith, Ahammu Mazaya Sunnah An-Nabawiyah, ciri-ciri keistimewaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahawa di dunia ini kita bila mendengar seorang bercakap, apabila seorang itu menyampaikan syarahan, seorang itu menyampaikan pandangan seseorang itu, apabila seorang itu sampaikan pandangan, apabila disertai dengan satu kata-kata yang kuat ataupun disertai dengan syawahid, maka kata-kata jadi makin kuat. Contohnya, ada orang bercakap kemudian dinukilkan kata-kata dan pandangan daripada ulama, atau nukilkan kata-kata daripada seorang pujangga, ada orang nukilkan kata-kata daripada sana dan sini pelbagai sumber. Namun bezanya apabila seseorang itu menukilkan kata-kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata Nabi itu ada kekuatannya sendiri, ada keistimewaannya tersendiri. Dan disebutkan oleh Syekh Hafizahullah dalam bab ini ada lima keistimewaan sunnah yang membezakan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kata-kata yang lain. Pertama, ini sekali imbas kita baca 5 sekali imbas, kemudian pada malam ini kita hanya fokuskan pada syarahan Syekh dalam ciri yang pertama. Terdapat 5 ciri-ciri keistimewaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada kata-kata manusia yang lain. Pertama, al-mabhatul awal, bayanun anna sunnata wahyun. Bab menerangkan bahawa sunnah itu adalah wahyu. Jadi beza kata-kata manusia dengan kata manusia yang lain daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata Nabi itu adalah wahyu. Artinya kata-kata Nabi itu merupakan mewakili Allah Subhanahu wa taala, dan wahyu takkan salah. Sebab tu apabila kita ingin bercakap, ingin menyampaikan pandangan, ketika kita ingin mengambil keputusan, ketika kita ingin memilih antara salah satu perkara dengan perkara yang lain, atau apa sahaja yang kita lakukan, kita jadikan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan, artinya kita telah merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah bila kita merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah kita merujuk kepada Tuhan yang menciptakan alam, iaitu merujuk kepada wahyu. Jadi ciri-ciri pertama, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Sunnah Nabi wahyu, walaupun apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu kita nampak datang daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun hakikatnya Nabi tidak menyampaikan kecuali sesuatu perkara yang dikaitkan dengan yang dikatakan sebagai wahyu. InsyaAllah akan disyarahkan secara detail pada malam ini bab ini. Bab yang kedua, iaitu ciri-ciri yang kedua,
ciri yang kedua yang membezakan antara kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalam yang lain, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tafsir, adalah tafsiran terhadap isi kandungan Al-Quranul Karim. Kalau ada ayat Quran kemudian ditafsirkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada satu tafsiran lain yang dapat menandingi apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsirkan, dan tak dapat mengambil tempat ayat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tafsirkan. Dan yang ketiga, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merangkumi segala hukum agama. Semua bab dalam agama ini pasti akan dirujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiap-tiap bidang kalau orang nak rujuk tentang contoh tentang bidang perniagaan, orang akan boleh pergi tengok pada kata-kata sekarang ni pakar-pakar motivasi ataupun guru-guru yang mengajarkan tentang ilmu perniagaan. Orang nak belajar tentang apa, belajarlah. Namun dalam bab hukum hakam, hukum syarak, tidak ada satu bab dalam hukum syarak yang tidak ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dan menyampaikan ilmu secara keseluruhannya berkaitan dengan segala hukum syarak. Hukum syarak pasti melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata Nabi merangkumi segala bab. Kalau kata-kata ulama, mungkin ulama ada sebahagian daripada ulama bercakap tentang satu bab, tapi bab lain mereka tidak dinukilkan kepada mereka. Namun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukilkan dalam semua bab agama. Yang keempat, bab yang keempat, ciri yang keempat, sesungguhnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah muhkamah. Muhkamah ialah satu perkara yang muhkam, perkara yang pasti dan jelas. Dan sunnah Nabi takkan bertentangan dengan sunnah Nabi yang lain, kerana sunnah Nabi adalah wahyu. Kita dah asaskan pada pada ciri pertama yang disebut tadi. Ciri yang keempat, sunnah Nabi itu suatu perkara yang pasti dan jelas, dan takkan bertentangan dengan sunnah Nabi yang lain. Juga takkan bertentangan dengan ayat Quranul Karim, kerana sunnah Nabi menerangkan makna isi kandungan Al-Quranul Karim. Dan takkan bertentangan dengan akal manusia, kerana hukum syarak ini diturunkan kepada manusia yang berakal, dan semua hukum syarak tidak bertentangan dengan akal. Kalau ada akal yang menyanggahi ataupun berpemikiran berbeza daripada syarak, erti akal tersebut akal yang tidak sempurna, mereka belum mengenali kebenaran sebenar-benarnya, sehingga tidak dapat berfikir selaras dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Yang kelima, ciri yang kelima untuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah kalimah-kalimah yang sedikit namun mempunyai makna yang mendalam dan luas. Kalimah-kalimah Nabi, sunnah Nabi sedikit, namun mempunyai makna yang luas dan mendalam. Sebab tu kalau kita duduk syarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap huruf daripada atau tiap-tiap perkataan yang Nabi ungkapkan, itu merupakan mengandungi makna-makna yang mendalam. Dan jawami'ul kalim, adakah kalam Nabi secara keseluruhan jawami'ul kalim ataupun tidak, akan kita bincangkan. Hari ini fokus kita hanya bincangkan pada ciri yang pertama, iaitu menegaskan bahawa sunnah itu adalah wahyu. Jadi tajuk kita pada malam ini ialah menerangkan bahawa sunnah Nabi SAW itu adalah wahyu. Dan ini merupakan satu bab yang penting untuk menolak pandangan golongan anti hadis Nabi SAW. Golongan anti hadis, ada yang anti hadis kerana menganggap Nabi SAW adalah manusia. Nabi SAW adalah manusia biasa, kata-katanya dan mereka sentiasa menafsirkan perbuatan Nabi dengan perbuatan kemanusiaan, sehingga mereka menolak ciri-ciri wahyu yang ada pada sunnah Nabi SAW. Sebahagian daripada golongan anti hadis, mereka menolak hadis atas alasan hadis Nabi tidak terpelihara seperti Al-Quranul Karim. Mereka beralasan hadis Nabi tidak terpelihara seperti Al-Quranul Karim. Namun apabila kita tegaskan dan kita buktikan bahawa
kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu, dan ia seiring, dan wahyu yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim itu takkan difahami dengan sempurna kecuali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diketahui bahawa sunnah Nabi akan terpelihara sampai ke hari akhirat. Dan kalau ada orang yang cuba berdusta dalam sunnah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan sesungguhnya Allah akan bangkitkan suatu kaum di kalangan ulama yang menerangkan tentang perbuatan dusta dan khianat tersebut. Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari kiamat akan terpelihara sebagaimana ayat Al-Quran itu terpelihara. Sebab itulah kerana sunnah merupakan wahyu. Okey, kita baca secara detail apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah wa ra'ah. Dallat nusus syar'i ala anna sunnata wahyun kana yanzilu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil syarak, bila sebut dalil-dalil syarak artinya dalil-dalil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalil-dalil daripada pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka ijma'kan. Dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil syarak menunjukkan bahawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Nabi bercakap, ianya merupakan wahyu dan ia bukanlah pandangan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi rujuk kepada ulama, apa yang ulama sampaikan merupakan pandangan pribadi ulama, pandangan pribadi mereka, kecuali apabila apa yang disampaikan itu daripada perkara-perkara yang Nabi sampaikan. Jadi ketika ulama menerangkan, memberikan pandangan yang daripada mulut ulama, ada dua perkara. Pertama, sesuatu yang diwarisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu terangkan tentang hukum syarak yang ada dalam Quran dan hadis. Ini adalah keterangan terhadap wahyu. Dan yang kedua, kadang-kadang ulama memberikan pandangan dan ulasan. Pandangan dan ulasan ulama bukan wahyu. Berkemungkinan ada kemungkinan sebahagian daripada pandangan ulama itu ada kesilapannya. Suatu pandangan ulama perlu dinilai berdasarkan kepada wahyu, berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, kerana kedua-duanya adalah sumber kebenaran yang mutlak dan tidak akan ada kesalahan padanya. Okay, ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Kata-kata Nabi adalah wahyu, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah maksum, dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bincangkan secara detail nanti dalam sejauh mana dalam bab apakah yang dikatakan wahyu, dan adakah Nabi tidak mempunyai pilihan, apa yang Nabi buat itu merupakan Allah Subhanahu Wa Taala yang gerakkan. Tidak, kita tidak berkata begitu. Yang dibincangkan adalah wahyu adalah berkaitan dengan urusan agama dan tidak menafikan ikhtiar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan dibincangkan insya-Allah. Jadi dalil pertama, dalil yang menunjukkan bahawa kalam Nabi dan sunnah Nabi adalah wahyu. Apa yang Nabi sampaikan itu adalah wahyu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman dalam surah An-Najmi ayat 3 hingga ayat 4, Allah kata, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Muhammad itu tidak bercakap dari hawa nafsunya, dari kehendaknya. Nabi bila bercakap tentang agama, Nabi tidak bercakap kerana hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain apa yang disampaikan itu kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Kalau Nabi SAW bercakap dengan hawa nafsunya, Nabi tidak akan menyampaikan ayat-ayat yang menegur Nabi SAW. Dalam ayat Quran, kadang-kadang Nabi berijtihad. Nabi berijtihad dalam suatu masalah dan salah. Ijtihad Nabi salah. Sebab tu kita kata Nabi maksum, tidak bererti Nabi tidak berijtihad. Ada ijtihad Nabi yang salah. Ijtihad Nabi yang betul adalah wahyu. Ijtihad Nabi yang salah bukan wahyu. Tiap-tiap ijtihad yang salah itu akan dibetulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dibetulkan itu adalah wahyu, seperti mana yang akan Syekh terangkan. Jadi Nabi SAW tidak bercakap dengan hawa nafsunya. Nabi bercakap atas dengan perintah Allah, daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang disampaikan itu merupakan wahyu.
Okey. Kalaulah Nabi SAW bercakap untuk defend diri baginda SAW, pasti baginda tidak menyampaikan beberapa ayat-ayat Al-Quran atau beberapa perkara berkaitan dengan teguran Allah SWT kepada Nabi secara langsung. Jadi banyak ayat Quran, terdapat ayat-ayat Quran yang Allah SWT tegur Nabi dan Nabi sampaikan kepada umat. Sebab apa? Sebab Nabi tidak bercakap ikut hawa nafsu. Allah tegur Nabi dalam beberapa peristiwa, seperti peristiwa ketika Nabi SAW sedang berdakwah, datang Abdullah ibnu Ummi Maktum datang nak bertanya tentang hukum agama sedang Nabi berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-besar Arab ketika itu. Kemudian Nabi berwajah masam, Nabi berpaling daripada lelaki ini, iaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Walaupun beliau sebenarnya buta, kalau seorang yang buta tak nampak tindakan Nabi, namun apabila Nabi berwajah masam dan berpaling, itu tidak segera jawab pertanyaan yang diajukan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum, Allah menegur Nabi SAW. Allah kata abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, sehingga akhir ayat. Mana sehingga cerita sempurna dalam ayat ini. Allah kata telah berwajah masam seorang lelaki yang berwajah masam, abasa wa tawalla, dan berpaling. Allah tegur Nabi SAW. Dalam peristiwa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Allah menerangkan wahyu, Allah terangkan tentang, dan juga banyak peristiwa yang lain, contohnya peristiwa pandangan Nabi SAW berkaitan dengan tawanan perang dalam ketika Badar. Nabi ada pandangan tersendiri, Abu Bakar bersama dengan pandangan Nabi, Umar ada pandangan tersendiri. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu menyatakan bahawa pandangan Umar lebih tepat. Dan banyak tempat lagi, kerana Nabi SAW tidak ada kepentingan peribadi dalam menyampaikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum-hukum khususiah yang berkaitan dengan Rasulullah, kenapa Nabi dibenarkan, kenapa Nabi SAW bernikah lebih daripada 4? Kerana itu adalah hukum syarak. Itu adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi SAW haramkan kepada orang lain, namun Nabi SAW lakukan perkara tersebut. Tidak. Kerana itu adalah wahyu. Tindakan Nabi adalah wahyu, itu adalah hukum syarak. Allah yang perintahkan Nabi SAW melakukan perkara demikian dengan hikmah-hikmah yang telah ketahui dan saya dah syarahkan banyak kali dalam berkaitan dengan perkara tersebut. Okey, itu ayat pertama. Qala Ibnu Katsir berkata, makna wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Ibnu Katsir, ai ma yaqulu qawlan an hawa wa ghardin innama yaqulu ma umira bih, iaitu tidak ada perkataan yang diungkapkan dengan kehendak dan tujuan tersendiri. Sesungguhnya semua yang dikatakan itu merupakan apa yang diperintahkan. Yang pertama, apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi ucapkan adalah apa yang diperintahkan. Yang kedua, kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, yuballighuhu ilan nasi kamilan muwaffiran. Dan apa yang Nabi sampaikan kepada manusia secara sempurna. Tidak ada, kadang-kadang kita sampaikan tapi tak sempurna. Ya, Nabi SAW, apa yang Nabi sampaikan itu merupakan perintah Allah, dan perintah Allah itu disempurnakan, disampaikan secara sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan. Suatu kata Ibnu Katsir lagi, min ghairi ziyadatin wala nuqsan, tanpa ada sebarang penambahan dan tanpa ada sebarang pengurangan. Dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sampaikan dengan sempurna apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi sampaikan kepada umat, semua sekali telah disampaikan. Dan tidak ada sedikit pun yang kurang, dan tak ada sedikit pun yang Nabi sampaikan lebih daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk Nabi sampaikan. Itu pertama. Yang kedua, mana dalil kedua bahawa sunnah Nabi adalah wahyu. Wa qawluhu jalla sya'nuh, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab, Allah kata wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ini ayat
Allah kata wadhkurna, dan hendaklah kalian ingat ma yutla fi buyutikunna. Ini ayat ini Allah tujukan kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian ingat ma yutla fi buyutikun, sesuatu yang dibacakan dalam rumah-rumah kalian. Ini rumah-rumah Nabi. Dalam rumah Nabi ni, apa yang Nabi baca, apakah suara yang ada dalam rumah Nabi? Min ayatillah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wal hikmah, dan hikmah. Apa yang dibacakan dalam rumah-rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat Allah dan hikmah. Apabila Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara makna ayatillah, min ayatillahi wal hikmah, wow di situ, iaitu kata dan, perkataan dan, bererti hikmah itu adalah sesuatu yang lain daripada ayatillah. Jadi dibacakan, apabila dibacakan ayat Allah dan hikmah, erti dibacakan artinya suatu perkara yang telah ada teksnya, kemudian dibacakan ayat-ayat Allah dan hikmah. Jadi apakah erti hikmah? Hikmah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mensyarahkan ayat ini dan ayat yang selepas ini berkaitan dengan hikmah, satu perkara yang penting di rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa suara yang sesuatu yang dibacakan dalam rumah Nabi adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan adalah asas kepada keberkatan dalam sebuah rumah. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, jin syaitan tidak akan masuk rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Rumah yang dibacakan ilmu padanya, iaitu hikmah. Rumah yang dibacakan hadis, diadakan majlis ta'lim, iaitu sesama keluarga. Kita kadang-kadang dalam rumah kita, masyarakat kita ni dah terbiasa, dalam rumah kita pasangkan lagu yang banyak bersuara, yang banyak berbunyi dalam rumah kita adalah suara-suara lagu. Kadang-kadang wali'azubillah, kadang-kadang yang banyak sekali didengar adalah pergaduhan, yang kadang-kadang suara-suara yang berbunyi di rumah itu kadang-kadang kalau kita bandingkan dengan yang bermanfaat kurang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sifatkan rumah Nabi itu dibacakan dalamnya yang banyak ada dalam rumah Nabi adalah ayat-ayat Allah dan hikmah. Ayat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, Allah kata waqala ta'ala, Allah berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa, Allah sebut dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ke atas kamu Alkitab. Allah turunkan ke atas kamu Alkitab wal hikmah, dan Allah juga turunkan ke atas kamu al-hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah telah ajarkan kepada kamu suatu ilmu yang kamu tidak pernah tahu tentangnya. Kerana wahyu, tidak ada siapa yang tahu tentang wahyu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Nabi sendiri belum tahu. Sebelum Nabi diturunkan wahyu, Nabi adalah manusia biasa yang tidak mengetahui perkara ghaib, tidak mengetahui hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Nabi buat sesuatu itu bergantung kepada apa yang beliau rasa. Namun setelah turunkan wahyu, Allah turunkan pada Nabi itu Alkitab dan hikmah. Pertama Alkitab, yang kedua Al-hikmah. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sesungguhnya kurniaan Allah ke atas kamu itu sangat besar, sangat besar dan sangat agung. Okey, kita balik kepada erti hikmah. Di sini Allah kata Allah turunkan ke atas kamu Alkitab dan Al-hikmah. Jadi apa makna Al-hikmah? Oleh kerana Alkitab, kemudian Allah kata dan Al-hikmah, artinya hikmah ini sesuatu perkara yang lain daripada kitab. Walaupun kita tahu bahawa dalam kitab itu mengandungi hikmah-hikmah, namun oleh kerana Allah pisahkan, Allah kata wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, artinya hikmah itu ada makna yang tersendiri, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu bahawa hikmah ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi dari mana kita boleh faham begitu, sedangkan Allah tak sebut as-sunnah, Allah sebut al-hikmah? Jadi dalam memahami
dalam memahami ayat Allah, kita perlu merujuk kepada pandangan salaf. Pandangan salaf, pandangan ulama, pandangan sahabat Nabi SAW. Apa yang kita baca selepas ini adalah pandangan adalah kata-kata sahabat, hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan makna ini, iaitu sunnah Nabi itu diturunkan sebagaimana Al-Quran diturunkan. Dan sunnah Nabi SAW itu dibacakan sebagaimana Al-Quran itu dibacakan. Sunnah diturunkan dan dibacakan. Begitu juga seperti Quran. Quran diturunkan, kemudian Nabi bacakan. Sama juga sunnah Nabi SAW. Okay. Apa yang Nabi SAW sampaikan adalah merupakan mesej daripada Allah, dan itulah yang Nabi bacakan kepada umat, sampaikan kepada umat. Okey. Qala Syafi'i, jadi kita rujuk kepada pandangan ulama. Jadi kita berkata Imam Syafi'i rahimahullah, fa dzakarallahu al-kitaba wa huwa al-Quran. Dalam ayat ini kata Imam Syafi'i, Allah telah menyebutkan al-kitab. Al-kitab tidak syak lagi maknanya Al-Quranul Karim. Wa dzakara al-hikmah, dan Allah juga sebut kalimah hikmah, iaitu sesuatu yang Allah turunkan itu ada hikmah, dan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kata dibacakan itu adalah hikmah. Kata Imam Syafi'i, fa sami'tu man arda min ahli al-ilm bil Quran, dan aku telah dengar dengan telingaku sendiri, aku mendengar daripada ulama-ulama yang diredai, yang alim dengan Al-Quranul Karim, yaqul, dia berkata, al-hikmatu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata dalam ayat ini Allah sifatkan hikmah dengan dua perkara. Pertama, ianya diturunkan, yang keduanya ianya dibacakan. Jadi kata Syekh, dua ayat ini menerangkan bahawa sunnah Nabi SAW itu diturunkan, dan sunnah Rasulullah SAW itu disampaikan atau dibacakan oleh Rasulullah SAW. Ini dalil daripada ayat Quran Karim. Jadi ada 3 ayat yang kita bacakan. Kemudian, apakah dalil bahawa sunnah Nabi SAW adalah wahyu daripada sunnah Nabi SAW? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Alkitab dan sesuatu yang sama dengannya, iaitu sunnah Nabi SAW. Nabi SAW dikurniakan Alkitab, diturunkan Alkitab, uti itu dikurniakan, diturunkan Alkitab, dan diturunkan bersamanya yang sama dengan Alkitab. Itu wahyu yang lain yang sama dengan Alkitab. Sama dengan Alkitab artinya sama fungsinya, kerana ianya adalah menerangkan hukum syarak. Kemudian Nabi kata, ala yushaku rajulun syab'ana ala arikatihi yaqulu alaikum bikitabillah. Berhati-hatilah kalian kepada seorang lelaki yang akan ada seorang lelaki yang bersandar di atas kursinya dalam keadaan perut yang kenyang. Dia berkata, alaikum bikitabillah. Kalian wajib berpegang hanya pada kitabullah. Nabi terangkan bahawa akan ada nanti suatu ketika ada seorang lelaki ataupun ramai yang sifatnya begitu, ada lelaki yang kenyang, artinya tak banyak bekerja, duduk kenyang, tak banyak bekerja, tak berusaha, memang dia dalam bab agama dia duduk dengan kenyang. Kemudian dia bersandar kat kursi dia dan dia berkata, kalian berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran. Dan maksud Al-Quran adalah hanya pegang Quran dan tolak sunnah Nabi SAW. Cukup Al-Quran. Dan golongan ini adalah golongan zaman sekarang. Ini adalah antara mukjizat Nabi SAW. Nabi menceritakan tentang suatu yang akan berlaku pada masa akan datang. Zaman sekarang kita jumpa golongan anti hadis. Kita jumpa golongan Quraniyun. Iaitu golongan yang mengaku mereka pengikut Al-Quran dan bukan pengikut Nabi SAW.
Dan wujud sekarang yang menjadi isu yang viral sekarang ialah golongan yang mengaku dengan agama Melayu dan sebagainya. Dan mereka ini secara umumnya semua golongan yang sesat ni, punca mereka sesat kerana mereka tidak memahami hadis, tidak memahami bahasa Arab. Itu pertama sekali. Ramai di kalangan mereka tidak memahami bahasa Arab. Dan yang kedua, ada yang faham bahasa Arab tapi faham dengan cara faham dirinya sendiri, tidak merujuk kepada fahaman salafus salih, tidak merujuk kepada fahaman sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan lebih teruk daripada itu, mereka faham Al-Quran tidak merujuk kepada sunnah Nabi SAW. Ada orang faham Al-Quran, rujuk sunnah Nabi, tapi tolak fahaman salafus salih. Mereka ni pun telah sesat. Bagaimana dengan golongan yang mengaku terima Al-Quran, faham Al-Quran, namun menolak hadis? Sedangkan hadis itulah yang menerangkan erti isi kandungan Al-Quranul Karim. Dan lebih jauh daripada itu, kesesatan wujud dalam masyarakat kita. Ada orang yang faham Al-Quran bukan daripada makna-makna yang terkandung Al-Quran. Mereka faham Al-Quran hanya faham melalui huruf-huruf dan juga nombor-nombor yang ada. Jadi bila mereka tafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak memahami erti yang terkandung dalam makna bahasa Arab dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Mereka tidak faham Bismillah dengan makna seperti mana yang dalam bahasa Arab, seperti mana yang Nabi terangkan. Cara mereka ialah mereka meletakkan nombor. Jadi mereka kira Bismillahirrahmanirrahim, ba, sim, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra, ha, ya, mim, sampailah rahim, alif, lam, ra, ha, ya, mim, nun tadi, ar-Rahman, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Jadi ditemukan di situ adanya 19 huruf. Mereka letakkan huruf tadi, dipisahkan, dikeluarkan huruf satu-satu. Jadi macam mana cara mereka faham? Mereka tu tenung huruf ni. Macam mana nak tafsirkan Bismillahirrahmanirrahim? Mereka tafsirkan dengan macam-macam cara. Antaranya mereka tengok huruf tu, kalau pisah-pisahkan Bismillahirrahmanirrahim, ba, sim, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. 19 huruf ni mereka kata, oh inilah dia artinya sifat 20. Sifat 20. Ini disebutkan dalam banyak buku-buku golongan batiniah. Dia kata sifat 20. Macam mana boleh 20 sedangkan Bismillah ini hanya mengandungi 19 huruf. Mereka memandai-mandai kata ada satu lagi huruf. Sebenarnya ada huruf alif. Alif, iaitu alif tu wujud. Kata alif, macam mana Allah boleh ada alif kat depan yang cukupkan 20 tersebut, sedangkan huruf cuma nampak 19. Mereka kata alif kat depan ini adalah alif artinya wujud, sifat wujud, kerana Allah tu wujud dan tak nampak. Jadi macam mana mereka faham? Kenapa macam mana ada orang yang boleh faham begini? Puncanya mereka tidak memahami Al-Quran itu dengan pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kesemua golongan yang sesat total begini, mereka adalah golongan yang jahil, bodoh dan tidak memahami bahasa Arab. Dan lebih teruk daripada itu, mereka tidak mengakui kejahilannya. Apabila mereka tidak faham bahasa Arab dan ada orang yang datang tegur mereka bahawa agama ini, orang yang ingin bercakap dalam agama mesti dan wajib faham bahasa Arab. Jadi apa tindakan mereka? Mereka kata takkanlah Islam itu untuk orang Arab sahaja. Jadi alasannya dia tidak mengaku kelemahannya, namun dia menemplak orang yang ajak manusia untuk belajar bahasa Arab. Seolah-olah bahasa Arab itu merupakan bila belajar bahasa Arab adalah mengagungkan bangsa Arab. Dan ini sifat kejahilan yang wujud pada ramai manusia. Kita belajar bahasa Arab bukan kerana mengagungkan bangsa Arab, tapi kerana kita tunduk dan patuh dan agungkan kalamullah. Kalau mengaku terima Al-Quran dan Quran itu diketahui dalam bahasa Arab, belajarlah bahasa Arab kerana agungkan bahasa Al-Quranul Karim, cintakan bahasa Al-Quran, cintakan bahasa sunnah.
dan bukan sekadar cinta, malah suatu kewajipan, kerana Al-Quran dan Sunnah itu merupakan undang-undang dalam syarak, dan undang-undang takkan diketahui kecuali melalui bahasa undang-undang. Jadi sebagaimana orang boleh ambil masa belajar selama 6 tahun sampai belajar 4 hingga 6 tahun untuk belajar tentang undang-undang, hanya memahami perlembagaan tertentu, bagaimana mungkin ada orang yang boleh memahami Al-Quranul Karim yang berbahasa Arab dengan tidak orang tersebut tidak memahami bahasa Arab. Tak mungkin ada orang boleh faham Al-Quran tanpa menguasai bahasa Arab, dan tak mungkin ada orang boleh faham Quran tanpa merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin orang boleh faham Al-Quran tanpa merujuk kepada kalam ulama-ulama salaf. Kita kata tak mungkin. Jadi mereka kata kami faham je. Ya, Quran difahami. Namun kebenaran Al-Quran itu bukanlah levelnya satu. Quran itu, pemahaman Quran itu berbeza-beza. Quran itu boleh difahami secara umum, makna umum, dan makna-makna yang lebih mendalam itu hanya diketahui oleh orang-orang yang belajar bahasa Arab. Makna mendalam bukan bererti suatu perkara yang pelik, tidak. Istinbat hukum itu hanya diketahui oleh orang-orang yang mempelajari bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu alat yang lain. Okey, dalam hadis ini Nabi sebut pada akhir zaman akan ada seorang lelaki yang dalam keadaan kenyang bersandar di atas kerusinya dan dia berkata, kalian hendaklah pegang kepada Quran betul-betul, pegang Quran sahaja, pegang pada Quran sahaja. Dan Nabi tegaskan, Nabi kata, fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuh. Nabi tegaskan, apa sahaja yang apabila kamu dapati dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perkara yang halal, kalian halalkan, dan apa sahaja yang kamu dapati, minta maaf, laki dia kata hendaklah kalian berpegang pada Al-Quran, dan bila kamu jumpa yang halal, kamu halalkanlah. Apabila kamu jumpa hukum haram dalam Quran, haramkanlah. Iaitu lelaki ini yang dimasukkan adalah lelaki yang menceritakan tentang Al-Quran dan menolak sunnah Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, ala, ketahuilah, la yuhillu lakumul himarul ahli. Nabi kata, ketahuilah, tidak dihalalkan kepada kalian memakan daging keldai. Sekarang ni Nabi tegaskan, bagaimana cara Nabi tegaskan? Lelaki ni, Nabi kata akhir zaman akan ada lelaki yang akan kenyang, dia kata pegang pada Al-Quran. Apa Quran kata halal, halal. Apa Quran kata haram, haram. Cukup Al-Quran. Nabi kata, ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghalalkan kepada kalian makan daging keldai. Daging keldai, pengharaman daging keldai tidak wujud dalam Al-Quranul Karim. Jadi bagaimana hukum haramnya daging keldai diketahui oleh masyarakat Islam secara keseluruhannya, bagi yang belajarlah, semua ijma' mengatakan bahawa haram makan daging keldai, sedangkan perkara itu tidak wujud dalam Al-Quran. Hukum ini tidak wujud dalam Al-Quran. Dan Nabi kata, wala kulli dhinabin minas siba', dan Allah mengharamkan untuk kalian makan semua jenis binatang buas yang ada taring, binatang yang bertaring. Hukum ni berkaitan dengan pengharaman memakan binatang yang buas yang bertaring tidak wujud dalam Al-Quran, namun ianya disepakati oleh semua orang Islam. Dan ini hadis Nabi berkaitan dengan hadis bahawa sunnah itu adalah wahyu, dan sunnah itu menghalalkan, sunnah Nabi itu mengharamkan. Sunnah Nabi bukan sekadar menerangkan isi kandungan Al-Quran, sunnah Nabi juga secara tersendiri dapat menghalalkan suatu, membawakan, menyampaikan berita berkaitan dengan halal dan haram, walaupun kadang-kadang hukum tersebut tidak wujud dalam Al-Quranul Karim. Jadi tak semestinya bila kita jumpa hadis, orang kata saya tak nak hadis, saya nak dalil Quran. Orang itu orang yang jahil atau orang yang ahli bid'ah, yang menolak sunnah Nabi SAW. Okey. Jadi hadis himarul ahli adalah keldai. Kalau Arab kalau panggil himar ahli, keldai kampung, artinya keldai. Manakala himarul wahshi, mana keldai liar dalam arti dalam bahasa Arab adalah kuda belang, zebra.
Zebra halal. Dalam ketika masa Nabi pergi Hajatul Wida, ada seorang sahabat yang belum lagi berihram, dia kampung kat sana, dia memburu, dapat seekor zebra, seekor kuda belang, kemudian disembelih dan dihadiahkan kepada Nabi SAW. Nabi makan. Jadi kuda belang ataupun zebra halal, hukumnya halal. Namun yang seperti dengannya, mana bentuk yang lebih kurang namun tidak berbelang, iaitu himar ahli, iaitu keldai, hukumnya adalah haram. Siapa yang mengharamkan, siapa yang menghalalkan, sedangkan kedua-dua binatang ini bentuknya lebih kurang, yang kata halal, yang kata haram adalah Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah wahyu. Akal kita tak dapat membezakan kenapa keldai haram sedangkan zebra halal. Otak kita tak mampu memikirkannya. Namun hukum syarak ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menghukumkan halal untuk kita makan daging himar liar ataupun kuda belang, dan Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan, menghukumkan pada kita dengan hukum halal memakan himar yang himar kampung, iaitu himar yang dikenali sebagai keldai. Okey. Itu dalil yang ketiga, itu hadis pertama, dalil ketiga tapi hadis yang pertama. Yang keempat, وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به ولا عمل يقرب من النار إلا قد نهيتكم عنه. Nabi kata dalam hadis Ibn Mas'ud, Nabi bersabda, tidak ada suatu amalan yang boleh bawa kalian dekat kepada syurga. Amalan ini amalan bawa kalian dekat kepada syurga. Sebab masuk syurga, kita tak akan dapat syurga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah redha dengan hamba-Nya, Allah dengan belas kasihan rahmat Allah lah yang menyebabkan kita ke syurga. Namun amalan-amalan kita mendekatkan diri kita kepada rahmat Allah, dekatkan diri kita kepada syurga, iaitu kita melakukan amalan-amalan yang Allah janjikan syurga padanya. Jadi kita beramal, kita masuk syurga kerana redha Allah, kerana rahmat Allah. Cuma ada amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada syurga. Sebab apa? Sebab Allah dah janjikan untuk orang yang beramal dengan amalan tertentu, bagi mereka adalah syurga. Nabi kata tidak ada satu amalan pun yang boleh mendekatkan kalian kepada syurga kecuali aku dah perintahkan kalian lakukannya. Nabi sebut sini tidak ada satu amalan pun yang boleh bawa seorang ke syurga kecuali aku dah perintahkan. Artinya apa? Tidak ada satu amalan yang boleh bawa seseorang dekat ke syurga yang Nabi tak perintahkan. Dan ini antara dalil haramnya melakukan bid'ah dalam agama. Tidak boleh kita melakukan satu amalan yang Nabi tak ajar, kemudian kita declare perkara ini boleh bawa kepada syurga. Tidak. Kerana Nabi kata dalam hadis ni, hadis Nabi kata, laisa min amalin yuqarribu ilal jannati illa qad amartukum bih. Tidak ada satu amalan tidak satu amalan yang mendekatkan seseorang ke syurga kecuali aku telah perintahkan. Jadi tak ada amalan yang Nabi yang bawa ke syurga kecuali Nabi perintahkan. Kecuali Nabi dah sampaikan dan Nabi perintahkan. Kerana hakikatnya kita beramal kat dunia ini, kita beramal dengan sebagai ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perintah Allah itulah, bila kita melaksanakan perintah Allah itulah yang dinamakan sebagai ketaatan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak perintahkan, maka perkara tersebut bukanlah dianggap sebagai ibadah. Kerana ibadah artinya menghambakan diri dengan mentaati perintahnya. Kita sebagai hamba, kalau Tuan kita panggil, Tuan kata bangun, kita bangun. Tuan kita kata duduk, kita duduk. Kita tak payah hamba dah, pekerja sekalipun. Kalau majikan dipanggil, Mat, Mat, ke sini Mat. Mat, ikut aku pergi pasar. Mamat ni akan ikut. Sebab tu skop kerjanya. Kalau tak ikut, dia tak dapat gaji. Atau tuan dia kata, pergi hantar barang ni, pergi hantar surat ni ke pejabat, ataupun ke hantar barang ni, kirimkan ke pejabat pos, contohnya. Pekerja akan ikut. Sebab apa? Sebab pekerja tahu perintah ni datang daripada tuan dia. Bagaimana kalau hamba? Hamba lebih daripada itu. Bagaimana kalau yang perintahkan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kita taat perintah Allah,
Artinya kita taat apa yang kita ikut perintah Allah, kita buat sesuatu kerana taat pada perintah Allah. Jadi kalau kita taat buat sesuatu yang Allah tak perintahkan, hakikatnya kita tidak taat pada Allah. Kita taat kepada orang yang reka perkara tersebut. Jadi orang-orang yang mereka satu amalan, mereka tidak ada hak untuk buat satu amalan untuk kita amalkan. Yang kita amalkan semuanya apa yang telah Nabi SAW tetapkan, apa yang Nabi telah perintahkan. Kata Nabi, laisa min amalin yuqarribu ilal jannati illa qad amartukum bih. Tidak ada satu amalan pun yang boleh mendekatkan kalian ke syurga kecuali aku telah perintahkan kalian. Wala amalin yuqarribu minan nari illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada satu amalan pun yang boleh mendekatkan kalian ke neraka kecuali aku telah larang kalian daripada melakukannya. Dan Nabi kata, la yastabti anna ahadukum minkum rizquh, inna Jibril alqa fi ru'i. Dan jangan kalian berkejar untuk dapatkan suatu rezeki. Jangan kalian berkejar untuk dapatkan suatu rezeki dan bersusah payah risau tentang satu rezeki, kerana Jibril telah sampaikan kepadaku. Inna Jibril alqa fi ru'i. Sesungguhnya Jibril telah sampaikan mesej ke dalam hatiku. Ini antara jenis wahyu. Wahyu boleh berlaku dalam enam keadaan. Kita tahu bahawa wahyu itu datang dalam 6 keadaan. Antaranya ialah dalam bentuk ilham. Ilham artinya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Jibril sampaikan mesej direct kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada bagi siapa yang ada kitab, kita ada berapa orang sahabat walillahi alhamd yang dah beli kitab, yang dah photostat, ada yang beli dengan cetakan yang lain, boleh gariskan inna Jibrila alqa-fi ru'i. Sesungguhnya Jibril telah menyampaikan mesej dalam hatiku. Jadi ilham, namakan ini bentuk ilham. Wahyu datang bentuk ilham. Tapi ilham tu ilham Nabi. Kita pun ada ilham. Kadang-kadang kita fikir satu benda. Ilham kita bukan wahyu. Ilham Nabi adalah wahyu. Dan Nabi tahu bahawa ilham yang datang secara tiba-tiba, dan Nabi kenal apakah ilham itu adalah wahyu. Sebab itu mimpi, selain daripada ilham, ada lima cara lain Allah sampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Pertama, wahyu turun dalam bentuk mimpi. Mimpi Rasul, mimpi Nabi, semuanya benar. Jadi kalau seorang Nabi, seorang Rasul bermimpi, mimpi itu merupakan wahyu, dan mimpi Nabi mesti benar. Yang kedua, Jibril AS datang, wahyu diturunkan melalui Jibril dalam keadaan Jibril berupa seperti seorang lelaki. Dan kebanyakan Jibril datang jumpa Nabi dalam wajah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi SAW yang antara yang handsome, sahabat Nabi yang sempurna sifat, yang handsome, bernama Dihyah Al-Kalbi. Jibril selalu datang bentuk wajah seorang lelaki yang mirip dengan wajah Dihyah Al-Kalbi. Kadang-kadang Jibril datang dalam bentuk wajah lelaki yang sempurna, yang handsome, tapi dengan wajah yang tak dikenali, yang tak pernah dilihat, seperti mana dalam hadis Jibril alaihissalam. Okey. Wahyu boleh datang kepada Rasulullah dalam 6 keadaan. Keadaan pertama ilham yang kita bacakan tadi. Keadaan kedua melalui mimpi. Keadaan ketiga ialah melalui Jibril. Jibril datang dan sampaikan wahyu berupa seperti seorang manusia. Ini keadaan ketiga. Keadaan keempat, Jibril datang sampaikan wahyu dalam bentuk asalnya. Iaitu bentuk malaikat. Itu juga salah satu pada bentuk cara penurunan wahyu. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan wahyu kepada Nabi secara langsung, dan ini khusus pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika peristiwa Mi'raj,
Peristiwa Mi'raj, ketika Nabi diangkat ke langit, difardukan solat, dan juga ada berlakunya dialog antara Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah sampaikan itu adalah wahyu, dan wahyu boleh diturunkan dalam secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya, seperti Nabi ketika Mi'raj, ketika Nabi Musa ketika di Tur Sina. Dan ini adalah contoh-contoh Allah SWT sampaikan wahyu secara langsung kepada Rasulnya. Dan inilah enam. Pertama sekali mimpi. Yang kedua ialah malaikat datang dalam keadaan seperti manusia. Yang ketiga, malaikat datang dalam keadaan hakikat asalnya. Yang keempat, Allah sampaikan secara langsung seperti peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan peristiwa di Tur Sina, Allah bercakap langsung dengan Nabi Musa. Yang ketiga, yang keenam adalah ilham. Jadi 6 keadaan, 6 cara. Okey, hadis ni balik pada hadis. Hadis Nabi SAW, Nabi kata, tidak ada satu amalan yang membawa kamu dekat kepada syurga kecuali aku dah perintahkan. Dan tidak ada satu amalan pun yang boleh bawa kamu dekat kepada neraka kecuali telah aku perintahkan. Dan jangan kalian berkejar-kejar untuk dapatkan satu rezeki. Sesungguhnya Jibril telah sampaikan padaku, inna ahadam minkum la yukhrija minad dunya hatta yastakmila rizqah. Sesungguhnya salah seorang daripada kalian takkan dikeluarkan daripada dunia, iaitu takkan dimatikan daripada dunia sehingga dia telah sempurna menerima rezekinya. Jadi Allah ciptakan kita, Allah dah tetapkan rezeki. Dan kita takkan meninggal kecuali semua rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan pada kita dah terima semuanya. Tak ada satu rezeki yang tertinggal. Allah dah tetapkan sejak daripada Lauhul Mahfuz berapa rezeki yang kita terima, dan bila Allah matikan kita, Allah kata wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu, iaitu di mana? Di langit, dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala di Lauhul Mahfuz, Allah telah tetapkan rezeki. Wa fis sama'i rizqukum, di langit telah ditetapkan rezeki kalian. Wa ma tu'adun, dan di langit juga telah ditetapkan waktu kalian mati. Bila kita mati, kalian telah tetapkan untuk dapat rezeki dan dah tetapkan kematian. Jadi semua rezeki Allah SWT, dalam bab rezeki, Nabi kata Jibril telah sampaikan dalam hatiku. Ini untuk wahyu. Artinya apa? Apa yang Nabi sampaikan itu, sunnah Nabi adalah wahyu. Dan apakah sunnahnya? Nabi beritahu, sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun yang mati kecuali telah pun menerima rezekinya secara sempurna. Fattaqullah ayyuhan nas, maka bertakwalah wahai manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Rezeki dah ditetapkan, yang tinggal kalian bertakwa pada Allah, iaitu taatlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam cari rezeki, jangan cuba kita bersegera untuk dapatkan satu rezeki dengan melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tidak bertakwa pada Allah. Ada orang ketika dia susah, seperti dalam keadaan sekarang berlakunya PKP, dia susah, jadi dia terpaksa cari rezeki untuk anak dan isteri. Dalam keadaan susah, ada orang sanggup mencuri. Ketika dia mencuri, dia rasa bahawa kalau dia tak curi, anak isteri dia tak makan. Hakikatnya, rezeki yang Allah tetapkan untuk anak isteri dia ada, untuk dia pun ada. Jadi, apa yang dicuri tadi sebahagian daripada rezeki yang ditetapkan. Cuma, cara untuk dia dapatkan rezeki tersebut bukan melalui jalan takwa. Kalau dia bersabar dengan sesungguhnya, iaitu dia berusaha mencari rezeki, pasti dia akan dapat rezeki yang sama sebagaimana dia dapatkan melalui cara yang haram. Jadi kita dalam mencari rezeki, hendaklah kita cari rezeki yang halal, dan bersabarlah di atas perkara tersebut. Kerana walaupun ada orang yang cuba dapatkan cara yang haram, hakikatnya dia hanya mempercepatkan suatu perkara, ataupun dia hanya
dia tidak sabar untuk tunggu yang halal. Kerana yang halal telah ditetapkan. Pada suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu datang ke masjid Kufah. Di Kufah Sayyidina Ali datang masuk ke masjid. Bila masuk ke masjid, Sayyidina Ali nampak seorang pemuda yang duduk dalam keadaan pakaian rusuh dan seperti dalam keadaan lapar. Sayyidina Ali pun turun naik bawa kenderaannya, dan Ali bila nampak lelaki begini, Sayyidina Ali minta tolong dengan lelaki ini supaya tolong pegangkan tali kenderaannya, tali untanya. Jadi bila unta biasa diikatkan tali itu Sayyidina Ali kata tolong jaga unta, tolong pegang unta. Sayyidina Ali masuk ke masjid untuk solat. Ini antara sunnahnya ialah datang ke masjid untuk solat. Sayyidina Ali solat, Sayyidina Ali keluar balik, nampak unta masih berdiri di tempatnya, tapi yang hilang adalah tali pengikat unta. Sayyidina Ali pun cari lelaki tak jumpa, dan tali itu pun hilang. Yang dia bawa unta, dia tarik unta pergi ke pasar untuk beli tali pengikat unta. Sampai kat pasar, Sayyidina Ali nampak ada tali yang Sayyidina Ali punya dah ada kat pasar. Ada peniaga yang menjualnya. Maka Sayyidina Ali tanya, siapa dari mana kamu dapat tali unta ni? Penjual kata ada seorang pemuda yang berpakaian lusuh dalam keadaan kelihatan sedang lapar. Dia jualkan tali ini kepadaku. Jadi lelaki ni taklah jahat sangat. Dia tak curi unta, dia curi tali dia je. Saya kata apa? Allahu Akbar. Saya tanya berapa harga dia? Tak silap saya 4 dirham. Kalau salah tolong salah saya akan royak semua, tapi ada harga. Lebih kurang 4 dirham. Saya kata sesungguhnya aku telah peruntukkan 4 dirham untuk dia. Jadi bila dia pegang kejap, saya solat, keluar balik, Sayyidina Ali dah nak bagi dah 4 dirham ni kepada lelaki ni. Tapi dia tidak bersabar. Ali kata sesungguhnya dia tidak bersabar untuk dapatkannya dengan cara yang halal, kecuali dia telah melakukan perkara yang haram. Jadi orang-orang yang rasuah, orang-orang yang rasuah dapat duit banyak, orang-orang yang merompak dapat duit banyak, orang-orang yang buat perkara yang haram, ada orang-orang yang melacurkan diri dapat duit, ada orang yang buat tipu orang, scammer semua yang ada ni, mereka dapat duit. Bila mereka scam orang, mereka dapat duit. Hakikatnya kalau mereka tak scam orang dan mereka bersungguh-sungguh taat kepada Allah, takwa pada Allah, tetap rezeki yang sama akan dikurniakan oleh Allah SWT, kerana Allah telah tetapkan rezeki untuk dia. Takkan lari. Sebab tu Nabi SAW kata, sesungguhnya seorang lelaki tak akan meninggal kecuali telah diberikan rezeki kepadanya sempurna. Cuma Nabi kata, fattakullah, yang tinggal hendaklah kalian bertakwa kepada Allah SWT, iaitu jaga hukum Allah. Kita berniaga, kita perlu berniaga, kita perlu bermuamalah, kita perlu membeli, kita perlu memohon, kita perlu mohon. Contohnya sekarang ini banyak bantuan-bantuan yang kerajaan tawarkan, mohon, dan diletakkan syarat-syaratnya. Kalau betul-betul kita layak, mintalah, mohonlah, dan itu hak kita. Kalau kita tahu bahawa kita tak layak, memang tak layak, kita tahu bahawa bantuan itu bukan untuk kita, tak layak, maka lebih baik tidak perlu kita memohonnya, kerana bantuan yang diberikan itu ada golongan yang ingin disampaikan. Kecuali kalau kita rasakan kita layak untuk perkara tersebut, maka teruskan. Kalau tak layak, tak perlu kita nak tipu, buat surat begini dan begitu, cuba tipukan dokumen, nak palsukan dokumen sebagainya. Kerana Nabi kata, fattakullah ayyuhan nas, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wahai seluruh manusia. Dan adakah takwa duduk diam? Tak. Nabi ajarkan lagi. Pertama, jaga hukum halal haram. Rezeki Allah dah tetapkan. Nabi kata, takkan ada orang meninggal kecuali rezekinya dia dah terima semua rezeki. Ini adalah formula, ini adalah qanun, iaitu undang-undang berkaitan rezeki. Tak ada orang yang mati kecuali dah terima semua rezekinya. Tak ada satu rezeki yang tertinggal yang belum dapat. Semua Allah akan beri. Jadi jangan risau bab rezeki yang turun. Okey. Yang kedua, Nabi kata yang paling penting ialah kalian bertakwa pada Allah. Jaga hukum halal dan haram. Ini yang perlu kita jaga. Dan ketiga, Nabi kata wa ajmilu fit talab. Wa ajmilu fit talab. Dan hendaklah kalian beradab dalam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tak? Minta.
Kita bukan bererti kita dah jaga hukum halal haram, tak minta Allah mudahkan urusan, tak minta Allah murahkan rezeki. Tetap kita minta, tapi minta itu dengan cara beradab. Ajmilu fit talab. Minta beradab. Jangan kita bila minta suatu benda kita nak segera. Bila Allah lambatkan sedikit rezeki pada kita, kita jadi hamba yang tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Batu Nabi sebut dalam satu hadis yang berkata yustajabu li ahadin ma lam yu'ajjil. Sesungguhnya seseorang itu akan doa seseorang itu akan diijabahkan, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia tidak tergesa-gesa. Dia tidak tergesa-gesa. Yaqulu qad da'awtu falam yastajib li. Tergesa-gesa, aku dah berdoa dah tapi Allah tak bagi pada aku. Ada orang yang tergesa-gesa dan perangainya begini. Nabi kata, doa kalian pasti akan diijabahkan kecuali terhadap orang yang tergesa-gesa. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala makbulkan permintaannya, kerana Allah lambatkan satu permintaan, kerana Allah nak dengar kita merayu pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin mahukan bahawa kita ini beribadah pada Allah agar sempurna. Bila kita sentiasa berdoa, artinya makin bertambah amal kebaikan kita di hari akhirat. Kita dapat kebaikan selain daripada apa yang kita dapat kat dunia. Kerana kita bila minta dengan Allah, kita cuma nampak hajat dunia. Kita minta supaya Allah berikan kita kekayaan, kaya. Yang kekayaan kita belum tentu menjadikan kita soleh, baik, dan belum tentu menjadikan kita dapat kebaikan daripada kekayaan kita untuk hari akhirat. Apabila Allah lambatkan, apa yang berlaku pada kita? Kita makin berusaha, kita jaga hukum halal haram untuk dapatkan keberkatan, dan kita makin banyak berdoa sampai pada ketika Allah berikan rezeki. Kerana rezeki Allah tetapkan, ketika Allah beri rezeki, ketika Allah berikan rezeki, telah sempurna amalan akhirat kita sebelum amalan dunia. Sebelum kita kaya, Allah dah sempurnakan amalan akhirat kita, amalan kebaikan kita. Kita dah banyak berdoa kepada Allah. Allah jadikan itu sebagai pahala, sebagai bekalan untuk kita. Kita dah banyak taat pada hukum Allah. Kita bersabar, kerana walaupun lambat dapat untung, tapi bersabar dan berusaha sesungguh-sungguhnya buat sesuatu ikut hukum Allah. Tiap-tiap kali kita menjalani kehidupan tersebut, kita telah menyempurnakan urusan akhirat kita sebelum Allah SWT sempurnakan urusan dunia kita seperti mana yang kita kehendaki. Okey. Dan Allah Nabi SAW, wa in istabta'a ahadukum rizquhu fala yatlubhu bima'siyatillah. Kalau Allah lambatkan sedikit rezeki seseorang, artinya dia rasa lambat. Allah tak lambatkan, tapi dia rasa lambat. Nak kahwin, lambat. Bila nak tunggu orang pinang, lambat bagi seorang wanita. Akhirnya dia mula kontak dengan lelaki yang bukan mahramnya, ataupun mula berkhalwah, atau mula sebahagian wali'azubillah ada yang melakukan zina. Tidak bersabar. Ada orang yang nak kaya, tak sabar dengan kaya, akhirnya ditipu kawan. Tak sabar untuk dapat untung lebih dengan keadaan bersama-sama buat syarikat. Seorang ada modal, seorang ada kepakaran, bekerja sama untuk wujudkan sebuah syarikat. Dan kita tahu bahawa bila akad syarikat ni takkan terlerai, dan kecuali ada perjanjian awal lah. Dan kalau tidak ada perjanjian, tidak ada hadkan masa, takkan terlerai kecuali seseorang tarik diri. Jadi ada orang yang bila bekerja dengan kawannya ada kepakaran, dia ada duit, bekerja sama wujudkan sebuah syarikat. Setelah beberapa lama, setahun, 2 tahun, kepakaran kawan dia telah diambil oleh dia. Dia dah tahu, akhirnya dia cuba buat macam-macam perangai, cuba buat macam-macam tekanan supaya kawan dia tinggalkan. Ini adalah khianat. Nabi kata, jangan, apabila Allah Subhanahu wa taala lambatkan rezeki pada kalian, artinya untung tak banyak sangat yang kita harapkan, tak macam yang kita nak, ataupun kita tak kaya dengan kadar yang kita perlukan, ataupun dengan Allah lambatkan rezeki dalam bab apa sekalipun, Nabi kata fala yatlubhu bima'siyatillah. Jangan kalian tuntut dan cari rezeki tersebut dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yunalu fadluhu bima'siyatin. Sesungguhnya kurniaan Allah itu takkan dapat dicapai melalui maksiat.
Jadi kalau kita buat maksiat dapat juga, itu bukan kurniaan Allah, itu merupakan istidraj. Itu merupakan istidraj. Okey. Panjang saya ambil masa syarahkan perkara ini. Cuma dalam hadis yang panjang ini yang kita fokuskan hanya bab hadis Nabi adalah wahyu. Qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i, fakana mimma ulqiya fi ru'ihi sunnatuhu wa hiya al-hikmatu allati zakaraha Allah wa ma nazala bihi alaihi kitabun fahuwa kitabullah wa kullun ja'ahu min ni'amillahi kama aradallah, sehingga akhir kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah dan kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i setelah datangkan hadis ni, Imam Syafi'i kerana dalam hadis ni ada sebut, Nabi sebut sesungguhnya Jibril telah sampaikan ke dalam hatiku, iaitu sampaikan ilham. Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya sebahagian daripada apa yang diilhamkan, sesungguhnya apa yang diilhamkan ke dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnahnya, sunnatuhu. Dan itu adalah hikmah yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat hikmah yang kita bacakan pada awal tadi. Dan itu adalah dan apa yang dikatakan Allah turunkan yang dinamakan sebagai kitab, itu adalah kitabullah. Dan setiap sesuatu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada al-kitab, al-hikmah, wahyu yang disampaikan berbentuk Al-Quran, wahyu disampaikan melalui ilham, wahyu yang disampaikan dalam keadaan Jibril sampaikan, semua ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula ada orang kata sekarang ni ada pengikut Cikgu Kaha sebagainya, dia baca surah Yasin, dia kata Allah ilhamkan saya, innaka laminal mursalin, kamu adalah di kalangan rasul. Ilham selain Nabi bukan wahyu. Ilham manusia yang lain hanyalah satu ilham yang bukan wahyu. Ilham yang betul hanya ilham Nabi. Sebagaimana mimpi, semua orang mimpi. Mimpi kita bukan wahyu, mimpi Nabi adalah wahyu. Okey. Wa qala al-Baghawi, dan al-Imam Baghawi berkata fi ru'i, Imam Baghawi berkata dalam kitab Syarah Sunnah, bila mensyarahkan hadis ini, arti fi ru'i ay fi khaldi wa nafsi wa ma'nahu uhiya ilai. Arti dicampakkan dalam ru'i ini adalah istilah bahasa Arab yang jarang diguna pakai. Maknanya ialah fi khaldi wa nafsi, dalam jiwaku dan dalam hatiku. Maknanya ini adalah wahyu. Artinya apa yang Nabi sampaikan adalah wahyu. Ini makna yang terkandung dalam hadis yang Nabi SAW sampaikan yang Nabi SAW sampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud, iaitu Nabi kata yang hadis yang kita bacakan dengan panjang tadi. Okey. Berbaki lagi, ada banyak ayat lagi, ada beberapa hadis lagi, dan juga kata salaf kita sambung pada minggu akan datang, iaitu hadis-hadis ayat Quran yang menunjukkan, yang menerangkan tentang wahyu, sunnah Nabi adalah wahyu. Okey, insya-Allah tuan-tuan sekalian ada soalan tentang boleh kemukakan, dan saya akan tengok pada komen insya-Allah. Terima kasih pada Puan Rosita yang telah meringkaskan apa yang saya sampaikan. Mimpi Nabi adalah wahyu. Terima kasih. Okey, ada soalan daripada Wan Ashraf. Ustaz, as-sunnah dan hadis ni sama ke? Ustaz, okey, sunnah dan hadis adalah sama. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sama. Tidak ada tu istilah lain untuk sunnah. Sunnah Nabi adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dari segi bahasa, hadis Nabi biasanya merujuk kepada sunnah qauliyah, iaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi itu merangkumi perkataan, perbuatan dan juga ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dari segi penggunaan, hadis adalah sunnah adalah hadis. Cuma dari segi bahasa ada sedikit hadis itu merujuk kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah merujuk kepada
apa yang Nabi lakukan. Apa yang Nabi lakukan atau Nabi perkatakan. Sunnah lebih umum daripada hadis dari segi bahasa, namun dari segi penggunaan sunnah adalah hadis, hadis adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul bila Nabi kata alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku, itu berpegang teguh terhadap ajaranku, bukan perkara sunat. Ada orang dipaham sunnah ni benda sunat ke Ustaz, bukan benda wajib. Itu masalah usul fiqh. Sunat wajib harus, itu masalah usul fiqh. Usul fiqh ni baru datang kemudian. Istilah-istilah untuk diletakkan terhadap hukum-hukum syarak. Apa yang Nabi buat, Nabi tak pernah tinggal, namanya wajib. Kalau tinggal dosa, namanya wajib. Apa yang Nabi buat tapi Nabi pernah tinggalkan, namanya sunat. Nabi namanya sunat. Itu dari segi istilah yang datang kemudian. Yang datang, yang mengasaskan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i memudahkan untuk orang faham yang mana level-level perintah Allah, yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana perintah yang berbentuk harus, iaitu keharusan, perintah selepas ada larangan dan sebagainya. Ini adalah dalam usul fiqh. Tapi dalam bab nas, mana dalam ayat Quran, kalau rujuk pada Al-Quran, jumpa ayat Quran, jumpa hadis Nabi SAW yang menyebutkan perkataan sunnah, maka perlu dirujuk bukan pada istilah usul fiqh, perlu dirujuk kepada istilah yang istilah sunnah ketika Quran diturunkan. Dan dalam bahasa Arab ketika itu, dan dalam istilah syarak, bila Nabi sebut sunnah, artinya agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang Nabi ajarkan atau agama Nabi. Betul, Nabi kata kita ikut sunnah Nabi, bukan bererti kita buat perkara sunat. Ada orang faham ikut sunnah Nabi pakai jubah, pakai serban, siwak dan sebagainya. Ya, ini sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sunnah maknanya lebih umum, iaitu segala ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis adalah perkataan-perkataan Nabi. Itu dari segi bahasa, namun dari segi penggunaannya sunnah adalah hadis, hadis adalah sunnah. Okay, hadis Nabi adalah wahyu. Okey, terima kasih kita. Kemudian Tuan Zura kata, Ustaz, binatang yang nama dubu'. Jenis binatang apa tu Ustaz? Dubu' adalah sejenis dubu' adalah dubu'. Saya tak tahu bahasa Melayu panggil apa. Tapi di padang pasir, siapa yang biasa memburu memang ada dubu'. Memang ada jadi dubu'. Tapi kalau saya jumpa bahasa Melayunya, saya akan insya-Allah saya akan ingatkan insya-Allah. Ustaz, dalam akidah ada usul dan furu'. Furu' tak Ustaz? Okey, ada soalan. Ustaz, dalam akidah ada usul atau furu' atau tidak? Siapa yang tanya? Daripada Wan Ashraf. Okey, dalam akidah ada usul atau furu' atau tidak? Istilah usul furu' ialah istilah usul fiqh pada asalnya, iaitu ada persoalan pokok, ada persoalan ranting. Dalam akidah, akidah ini adalah perkara-perkara pokok dalam agama. Akidah artinya perkara asas agama. Adakah perkara asas dalam agama ada soal-soal ranting? Ini persoalannya. Ulama dalam menerangkan perkara ini ada mereka berbeza cara untuk menerangkan. Namun mereka semua sepakat bahawa perkara akidah adalah perkara yang usul. Secara keseluruhannya, perkara yang sangkut paut dengan keyakinan kita adalah perkara yang usul, yang tak boleh kita khilaf. Jadi perkara usul. Cuma dalam perkara usul ni ada setengah daripada urusan-urusan berkaitan dengan kepercayaan kita, ada perkara yang ulama yang sahabat Nabi khilaf sedikit. Apa yang kita percaya? Contohnya, sebahagian sahabat percaya ketika Nabi SAW di-mi'rajkan, Nabi bercakap direct dengan Allah SWT. Iaitu tanpa Nabi SAW nampak Allah SWT. Dan Nabi nampak Allah SWT. Sebahagian pada sahabat kata Nabi tak nampak. Nabi cuma nampak hijab. Nabi bercakap direct dengan Allah, namun mata Nabi tak nampak Allah SWT. Jadi ada setengah masalah yang mereka berbeza pandangan sedikit. Iaitu berlaku sedikit perbezaan pemahaman terhadap ayat Quran dan hadis setelah Nabi wafat. Dan perbezaan tersebut sangat sedikit dan terhad. Maka sebagian ulama yang mengatakan bahawa dalam masalah akidah, artinya dia katakan boleh ada masalah yang wajib kita sepakati, yang usul, dan khilaf yang tidak menjejaskan, itu khilaf berkaitan masalah-masalah yang telah dikhilafkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan erti begini, nak kata usul ialah perkara yang diijma'kan, manakala furu' adalah perkara perkara-perkara masalah-masalah yang tidak
mengganggu gugat terhadap akidah secara usul, kita kata mungkin betul, mungkin boleh diterima. Namun saya suka kepada pandangan ulama yang mengatakan bahawa dalam masalah akidah tidak ada furuknya. Kenapa begitu? Takut-takut ketika orang bincang kata masalah akidah ada furuk, takut-takut mereka faham furuk di sini maknanya macam masalah fiqh. Apa maksud furuk masalah fiqh? Masalah fiqh ada yang ada nas, iaitu usul. Ada masalah fiqh yang furuk, iaitu yang dikiaskan. Qiyas, masalah qiyas, masalah furuk. Maksudnya kalau zaman Nabi SAW tak ada dadah. Zaman Nabi tak ada dadah. Dadah ni tak ada zaman Nabi. Namun ciri-ciri yang ada pada dadah itu, dadah yang membunuh, dadah yang membahayakan, dadah yang menghilangkan akal, dadah yang memabukkan dan pelbagai yang ciri-ciri yang ada pada dadah itu diketahui bahawa hukumnya adalah haram. Jadi masalah dadah ni hukum usul, hukum asalnya adalah Allah mengharamkan seseorang mengambil satu perkara yang menghilangkan akal, semua benda yang hilangkan akal, yang memabukkan adalah haram dan sebagainya. Nah, jadi dalam masalah dalam istilah fiqh, kalau dikatakan masalah furu', artinya ianya adalah masalah yang boleh adanya ijtihad, boleh adanya qiyas. Kalau begini fahamannya, dalam akidah tidak ada furu'. Sebab masalah akidah cerita tentang bab kepercayaan kita terhadap Allah, kepercayaan kita terhadap malaikat, kepercayaan kita terhadap perkara ghaib, tidak ada qiyas padanya, tidak ada qiyas. Semuanya adalah berita. Akidah berkaitan dengan apa yang Allah beritakan, sama ada kita percaya ataupun tidak. Ini masalah akidah, percaya atau tidak. Sebab tu dalam tidak berlaku bila ada mazhab yang tak terima apa yang Allah sampaikan bab akidah, mereka terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu dalam akidah tidak ada mazhab. Mazhab yang betul hanya Ahlussunnah wal Jamaah. Manakala furu' dalam fiqh, istilah fiqh artinya perbezaan pandangan dalam memahami nas, atau dalam melaksanakan perintah Allah SWT dalam masalah perlaksanaan berkaitan dengan urusan-urusan furu', artinya dia melibatkan qiyas, melibatkan ijtihad, maka kita tidak boleh mengeluarkan seseorang dari Ahlussunnah wal Jamaah hanya kerana berbeza pandangan dengan kita. Jadi kalau balik pada soalan, kalau tanya pada saya untuk mudah, adakah masalah akidah ada furu'? Tidak ada furu' dalam masalah akidah. Semua masalah akidah adalah usul, kerana ianya semua yang masalah akidah, semuanya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dan sampaikan kepada kita. Cuma ada orang tanya, habis banyak ada masalah-masalah yang berbeza. Tengok pada perbezaan. Kalau apa yang Allah sampaikan itu masalah akidah. Ada orang kata masalah akidah habis zaman Nabi tak ada tentang tauhid 3, zaman Nabi itu bukan masalah akidah, itu adalah cara dalam menerangkan akidah. Cara untuk menerangkan, asalkan apa yang diterangkan tu bukanlah suatu perkara yang bercanggah dengan apa yang Allah sampaikan, maka boleh kata tauhid 3, tauhid dibahagi 3 ke, tauhid hanya satu sahaja ke, nak kata tauhid tu ada 2, tauhid ada 4. Memang ada kaul ulama dan mereka hanya menerangkan, yang penting mereka tidak menerangkan suatu perkara yang bertentangan dengan yang akidah yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya baca pada atas. Okey, terima kasih pada yang komen-komen ramai ni. Saudara Abu Talha, saudara Abu Muaz, Puan Zara. Okey, harap jawapan sampai Puan Zara puas dengan jawapan. Okey. Kemudian Puan Rosita, terima kasih. Saudara Wan Ashraf yang komen. Mimpinya boleh. Okey. Dalam akidah ada usul atau furu' atau tidak? Saya dah jawab tadi. Seterusnya Tuan Safar kata, Ustaz, ada juga kita dengar Sidratul Muntaha, adakah Nabi dan Jibril lalu kawasan ini? Ini Sidratul Muntaha, wallahu alam. Saya akan rujuk semula masalah berkaitan dengan Sidratul Muntaha. Banyak khilaf ulama berkaitan dengan Sidratul Muntaha, dan saya akan rujuk semula. Minta maaf tak dapat saya komen. Adakah Nabi bercakap-cakap dengan Allah di sini? Ya, Nabi bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Namun secara detailnya apakah Sidratul Muntaha, saya perlu rujuk pada ulama semula atau di tempat lain. Nabi bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala di langit, jelasnya di atas, dan selepas pada Sidratul Muntaha atau di Sidratul Muntaha. Kemudian kata
terakhir sekali, baik Ustaz, terima kasih di atas pencerahan dan penerangan yang diberikan Ustaz. Sama-sama, semoga Allah SWT merahmati. Okay. Allahumma amin, Allahumma amin. Okay, terima kasih atas doa antum, dan semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita malam ini pertemuan yang bermanfaat, yang baik dari Allah SWT. Yang lemah kurang itu datang dari kelemahan saya sendiri, dan setiap kelemahan itu mengandungi dosa. Dalam penyampaian ini sebenarnya pada asalnya tidak boleh ada kelemahan, mesti kita sampaikan apa yang sempurna, kerana ianya adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan menerangkan tentang wahyu. Namun sifat kemanusiaan, kekurangan manusia itu tetap wujud, dan memang apatah lagi orang-orang yang tidaklah hebat, orang-orang yang seperti saya yang biasa-biasa ni tentulah banyak kelemahan. Nah, kelemahan itu kadang-kadang mewariskan dosa, dan antara cara untuk kita mohon dengan Allah SWT agar diampunkan dosa tersebut adalah Nabi ajarkan dengan kita baca kafaratul majlis. Jadi majlis kita malam ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Sekadar dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi bab bab sunnah adalah wahyu, insyaAllah. Terima kasih pada semua yang masih setia. Minta maaf atas kelewatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.